Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ihdina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tasbit. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 74, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat perlindungan, tempat kediaman, dan memberikan pertolongan, bantuan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh keampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Hadirin hadirat muslimin muslimat, pada pagi ini mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, rahmah, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang lepas kita bicara iktibar dari peristiwa hijrah. InsyaAllah pagi ini saya membicarakan pula istilah hijrah untuk konteks masa kini. Iaitu setelah kita memahami perjalanan sirah, lebih-lebih lagi dari sudut iktibar sirah itu, maka perlu penting pula untuk kita menterjemahkan iktibar itu melalui istilah hijrah yang menjadi kewajipan untuk kita memahami, untuk kita terjemahkan dari sudut konteks masa kini. Maka setelah kita meninggalkan
1443 Hijriah. Bermakna kita masuk 1444 Hijrah, kita meninggalkan hijrah Nabi. Kita dari hijrah Nabi hingga kita hari ini sudah 1444 Hijriah, yang menjadi kelaziman kepada kita menyambut di awal Muharram. Masuk Muharram kita sambut ma'al hijrah, kita bicara tentang hijrah. Dan ada sedikit isunya ada yang mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada 27 malam 27 Safar. Namun perlu kita ingat, orang pertama yang berhijrah ke Yathrib yang dipanggil Madinah, orang pertama menurut sejarah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad. Abu Salamah bin Abdul Asad pada 1 Muharram tahun pertama hijrah, bersamaan 16 Julai 622 Masih. Orang pertama hijrah Abu Salamah bin Abdul Asad. Hijrahnya bila? 1 Muharram. Makna tak salah 1 Muharram kita sambut ma'al hijrah. Rombongan pertama yang berhijrah ke Madinah ialah seramai 70 orang, dan mereka berhijrah dalam kumpulan-kumpulan kecil agar tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah. Cuma berlaku ikhtilaf ulama ahli sirah berhubung dengan tentang hijrah Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adakah beliau berhijrah secara senyap-senyap juga ataupun berhijrah secara terang-terangan? Pendapat yang kuat, beliau berhijrah secara senyap juga, walaupun beliau gagah kuat. Walaupun begitu, ada pandangan lain yang mengatakan beliau hijrah secara terang-terangan. Yang saya bicara yang lepas, beliau memakai pedang, busur panah, bertawaf di Masjidil Haram, Kaabah, lalu secara berani mengumumkan bahawa beliau nak berhijrah, siapa nak halang. Ini dia. Ini saya dah bicara yang lepas. Kita merujuk kepada hijrah itu yang saya bicara juga. Maksud hijrah yang disebut oleh Badruddin Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, mengertikan maksud hijrah: mufaraqatu daril kufri ila daril islam khaufal fitnah wa talaba iqamatid din. Meninggalkan daerah kekufuran menuju kepada daerah Islam kerana takut fitnah dan menuntut menegakkan agama. Itu hijrah. Dan dari sudut bahasa, at-tarku, meninggalkan. Yang ini bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain, atau berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Makna ada dua konteks hijrah itu. Pertama dari sudut tempat, makani. Dari sudut tempat yang adanya fitnah, tidak boleh menjalankan agama, tak boleh nak jalankan agama, tak boleh beramal agama di tempat tersebut, maka di situ dibolehkan berhijrah ke tempat yang kita boleh beramal agama. Yang kedua, keadaan, suasana, bi'ah, persekitaran yang keadaannya sukar untuk beramal dengan agama, maka kita berpindah kepada suasana keadaan yang lebih baik. Sama ada
kita berhijrah dari sudut diri kita, jiwa raga kita, daripada melakukan dosa maksiat kepada orang yang amal taat. Hijrah dari sudut itu. Ataupun dari malas kepada rajin, daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Ni macam-macam ini juga boleh dikatakan dengan hijrah. Namun di situ kita kena kenal hijrah juga sebagaimana yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Pertama, hijrah itu meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan larangan-larangan Allah, sebagaimana disebut dalam surah Al-Mudaththir ayat 5, warujza fahjur, warujza, dan perbuatan dosa, larangan, fahjur, tinggalkanlah, fahjur. Ya, ini dari kata hajara yahjuru uhjur. Hajarah, meninggalkan, berpindah. Hajarah yahjuru uhjur, tinggalkanlah, tinggalkanlah. Uhjur hijratan, hijrah, hijrahlah, tinggalkanlah. Ini perbuatan dosa dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wal muhajiru hajaral khataya wadh-dhunub. Dan pengertian orang yang berhijrah itu menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dijelas kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, hadis muttafaqun alaih, wal muajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi, orang yang berhijrah dan orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Ini jelas kepada kita pengertian hijrah yang memberi maksud meninggalkan dosa, kesalahan, meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kedua, maksud hijrah dalam Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat 26, hijrah juga ada suatu suasana yang dilakukan kerana menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Ankabut ayat 26, Allah rakamkan ucapan baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa qala inni muajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Baginda Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku muhajir, orang yang berhijrah, muhajir ila rabbi, berhijrah menuju Tuhanku. Yang ini berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berhijrah atas dasar menunaikan perintah Allah. Allah Ta'ala perintah hijrah, sebagaimana Allah perintah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, sebagaimana juga baginda Nabi Ibrahim yang disebut muhajir, yang berhijrah, orang yang berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini sesuai dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam
Hadis riwayat dari Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu faman kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Sesungguhnya tidak lain amal-amal itu dengan niat, dan sesungguhnya tidak lain bagi tiap-tiap seseorang apa yang dia telah niatkan. Maka barang siapa hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang mengenanya atau perempuan yang nak dikahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Konteks kita hari ini hijrah menuju Allah dan Rasul. Sebagaimana dijelas pada kita, sudah tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, beri penting untuk kita melaksanakan perkara hijrah ini untuk menunaikan perintah Allah. Mesti menuju kepada Allah, untuk sampai kepada Allah. Sebagaimana ulama tasawuf mengajak kita bertarikat, jalan atau kita bersuluk menjadi salik untuk suluk melalui jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Ulama tasawuf dipanggil solok tu suluk, melalui, berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertarikat, solok, mestilah dengan syariat, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti jalannya adalah jalan tarikat, dan tidak boleh meninggalkan syariat. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksaannya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Maka kita nak menuju Allah, tunduk patuh kepada Allah, mesti mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan seorang Islam, Muslim. Orang Islam, Muslim, mesti tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Sebut Islam tu tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Caranya dengan mengikut wahyu, dengan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sudut, segala perkara, amal pekerjaan, semua kita kena ikut Nabi SAW. Mesti ikut Nabi, tak boleh ikut lain. Cuma kita kena faham, kita ni ikut Nabi. Solat mesti ikut Nabi. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat. Quran suruh solat. Wa aqimus solah. Dan dirikanlah kamu solat. Solat macam mana? Solat macam mana? Solat ikut Nabi. Solatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku solat, kata Nabi SAW. Isunya nak solat ikut Nabi, macam mana pula tak nampak Nabi. Solat ikut Nabi tapi tak nampak Nabi. Melalui hadis-hadis Nabi SAW. Solat ikut hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi, macam mana nak faham? Macam mana nak faham hadis-hadis Nabi? Nak faham hadis-hadis Nabi melalui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Macam mana nak tahu apa yang sahabat tahu? Maka melalui tabi'in, mereka yang sempat dengan para sahabat. Macam mana nak tahu tabi'in? Kita tak duduk zaman tabi'in. Melalui tabi'in, orang yang duduk dengan tabi'in, yang sempat dengan tabi'in, orang tak sempat dengan sahabat. Ini yang dipanggil generasi kurun terbaik, kurun salafunas salih terdahulu, golongan salaf kita panggil. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat aku generasi aku dan para sahabat. Kemudian mereka yang sesudah itu tabi'in, kemudian mereka yang sesudah itu tabi'in. Ini golongan kurun terbaik. Bahkan generasi golongan terbaik, mereka juga yang termasuk di kalangan zaman Nabi SAW, para sahabat, dan juga di zaman Khulafa Ar-Rashidin. Sebab tu kita baca sirah tidak sekadar sirah Nabi. Fatrah Makkiyah di Nabi di Mekah, fatrah Madaniyah Nabi di Madinah. Bahkan kena baca juga sirah Khulafa Ar-Rashidin. Dalam sekolah agama negeri Johor, tak salah saya, kita belajar sirah Khulafa Ar-Rashidin. Ini disebut dalam hadis, dalam riwayat Imam Ahmad, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajid. Maka kewajipan kamu mengikut sunnah aku, ajaran aku, kata Nabi SAW, dan sunnah ajaran al-khulafa ar-rasyidin, zaman al-khulafa ar-rasyidin. Mereka yang mendapat petunjuk. Siapa khulafa ar-rasyidin? Zaman Sayyiduna Abu Bakar, zaman Sayyiduna Umar, zaman Sayyiduna Uthman, zaman Sayyiduna Ali radhiyallahu anhum. Ini zaman mereka, ini di zaman ini, zaman mereka, zaman golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gigi garham kamu, maknanya pegang kuat-kuat. Termasuk kita menambah dengan zaman sejarah Islam, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Uthmaniyah. Ini baca, mengambil iktibar, kena tahu keadaan-keadaan. Ada lagu sebut, adakah kau lupa, kan, zaman kegemilangan Islam. Islam perintah lebih 1000 tahun. Hari ini kita era milenium 2022. Kejatuhan kerajaan Islam Uthmaniyah pada tahun 1924, kuasa besar. Islam tombang 1924. Kita tolak 2022, tolak 1924, ada 98 tahun. Maknanya barat
Kuasa besar Amerika Syarikat sekutunya perintah tak cukup 100 tahun. 98 tahun. Yang zaman kegemilangan Islam tu 1000 tahun lebih. Itu kita tak baca, itu kita tak jadi model contoh. Itu silap. Maka kita ikut itu, kita ikut golongan salafun soleh terdahulu. Inilah sumber Islam, sumber ilmu Islam. Namun ikutnya dari siapa? Sudah tentu kita ikutnya dari para alim ulama. Ikutnya dari siapa? Dari para alim ulama. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dan sesungguhnya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam pewaris para alim ulama rahimahumullah. Para alim ulama pewaris para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan sesungguhnya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam tidak mereka mewariskan harta dinar, tidak mereka mewariskan harta dirham atau apa yang hari ni wang ringgit, dolar, euro, macam-macam. Mata wang, tanah, syarikat, apa saja harta benda, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam tak wariskan kepada kita. Bahawasanya tak lain mereka mewariskan ilmu pengetahuan dari para alim ulama. Maka barang siapa yang mengambilnya, kalau sedikit, sesungguhnya mengambil jumlah yang sangat banyak, lebih daripada harta dinar, dirham, sebagainya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takutkan Allah di kalangan para hambanya al-ulama, para alim ulama. Maka kita ikut siapa? Kita ikut al-ulama. Kadang ada isu orang kata di antara Nabi SAW dan al-ulama mana kita nak ikut. Sebenarnya persoalan ini tak perlu timbul. Kita ikut Nabi dengan cara ikut al-ulama. Kita ikut al-ulama itu sebenarnya kita ikut Nabi. Mana mungkin al-ulama menyalahi Nabi. Bila disebut al-ulama itu sama sekali tidak menyalahi Nabi. Cuma makna khusus kalau disebut ulama yang fasik, ulama dunia, itu disebut secara khusus. Tapi asas al-ulama, mereka ahlul haqq. Al-ulama disebut secara jelas, istilah itu mereka yang paling takut kepada Allah di kalangan para hambanya. Sebab bila disebut al-ulama, ilmunya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru al-ulama yang benar. Andai kata al-ulama itu menyalahi Nabi walaupun dia tahu, walau dia tahu, maka al-ulama itu ulama ud-dunya, bukan ulama ul-akhirah lah. Bila sebut ulama ni ilmu sampai ke Nabi, mesti sampai ke Nabi. Tapi kalau menyalahi Nabi dari apa yang dia faham, maka tanggungjawab dia berdepan dengan Allah Ta'ala. Kita masyarakat awam diajak mengikut al-ulama itu. Kena ikut al-ulama itu. Ikut itu kalau andai kata menyalahi dari sudut pokok agama, tak boleh ikutlah. Kerana al-ulama itu dah hilang konsep al-ulama yang takutkan Allah Ta'ala. Kerana ulama itu mesti takutkan Allah Ta'ala. Kalau tak takut dengan Allah Ta'ala,
lari daripada ayat itu, maka adakah wajar dipanggil al-ulama lagi kalau tak takut dengan Allah? Ini persoalan. Ni kita kena jelas. Maka tak timbul soalan antara Nabi dengan ulama itu, mana nak ikut Nabi dengan cara ikut al-ulama. Ikut al-ulama itu sudah tentu manhajnya Nabi, kerana al-ulama itu sanad ajarannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita kena jelas. Contoh kita ni dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Ashabus Syafi'iyah, atau disebut ba'dul ulama minas Syafi'iyah kan. Ashabus Syafi'iyah ni ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ni mesti sanadnya sampai kepada Imam Asy-Syafi'i lah. Ni jelas. Yang kita ikut ni ikut mazhab Syafi'i. Maksudnya kita ikut ni pandangan dalam mazhab Syafi'i. Barangkali berlaku pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i secara munfarid, pandangan Imam Syafi'i seorang, bertembung dengan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, itu berbeza. Ini kita kena faham. Sebab tu kadang ada orang dia bijak sangat. Dia kata mazhab Syafi'i, dia baca kitab Al-Um. Kitab Al-Um tu kitab Imam Asy-Syafi'i karang. Memang kitab Imam Asy-Syafi'i karang. Kadang-kadang pandangan di dalam itu bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ini kena faham. Bukan pandangan utama dalam mazhab Syafi'i. Dia pandangan munfarid Imam Syafi'i seorang. Dia boleh berlaku begitu. Bukan mesti pandangan Imam Syafi'i seorang pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ini kena faham. Kerana Imam Asy-Syafi'i itu adalah pengasas kepada mazhab Syafi'i, pengasasnya. Dan Imam Asy-Syafi'i itu yang memimpin dari sudut kaedah-kaedah ataupun usul-usul mazhabnya. Usul kaedah, mengarang kitab Ar-Risalah. Ada kitab usul fiqh dalam mazhab Syafi'i, kitab terkenal. Dari sudut kaedah-kaedah penghukuman, cara mengeluarkan hukum, sebagainya, yang memimpin itu Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah. Ulama kita Imam Asy-Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i. Ashabus Syafi'iyah, ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i, sudah tentu sanad ajaran kaedah mengikut imam mazhab lah. Ini kena faham. Dan isunya, adakah Imam Asy-Syafi'i ini ilmunya sampai kepada Nabi SAW? Apa ilmunya ni, sanadnya, sandarannya sampai dari Nabi? Adakah begitu? Jawabnya sampailah. Jawabnya sampai. Kenapa? Kerana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, gurunya siapa? Gurunya Imam Malik. Imam Malik pengasas mazhab Maliki pula, guru dia. Imam Malik pula gurunya siapa? Imam Nafi'. Imam Nafi' yang meninggal, wafat tahun 117 Hijrah. Imam Nafi' ini adalah orang kuat Ibnu Umar, pembantu Ibnu Umar, anak murid Ibnu Umar. Ibnu Umar dah tentu min sigharis sahabah, yang belajar banyak dengan kibaris sahabah, sahabat yang duduk zaman Nabi SAW. Maknanya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, ilmunya sampai tak kepada Nabi? Sampai. Selesai. Dan Imam Asy-Syafi'i walaupun tak sempat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni tak usah cakap lah, tabi'in. Sempat dengan Anas bin Malik. Tabi'in. Imam Abu Hanifah ni tabi'in. Imam Abu Hanifah ini wafat pada 150 Hijrah. Lahir pada tahun 80 Hijrah. 80 hingga 150 Hijrah. Memang tabi'in. Gurunya 4,000 guru. Guru 4,000 tabi'in besar gurunya.
sempat dengan para sahabat. Gurunya Ikrimah, Qatadah sempat. Imam Abu Hanifah. Di mana Imam Abu Hanifah anak murid utamanya 2 orang. Dipanggil, kalau kita baca dalam kitab mazhab Hanafiyah, dia panggil Asy-Syaikhani. 2 orang syekh, 2 orang guru besar dalam mazhab Hanafi. Anak murid utama Imam Abu Hanifah. Siapa dia? Pertama Imam Abu Yusuf, yang kedua Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Imam Asy-Syafi'i anak murid kepada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Tengok. Sampai tak pada Rasulullah ni? Sampai. Mazhab fiqh selesai. Mazhab Hambali, Imam Ahmad pula gurunya siapa? Gurunya imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Guru Imam Ahmad. Ini dia. Imam Al-Bukhari ahli hadis. Imam Al-Bukhari yang bermazhab Syafi'i. Imam Al-Bukhari walau kumpul hadis tapi bermazhab Syafi'i. Imam Al-Bukhari gurunya Imam Ahmad. Imam Muslim ahli hadis, kan Sahih Al-Bukhari wa Muslim tu. Imam Muslim gurunya Imam Al-Bukhari. Tengok. Mazhab fiqh selesai. Kemudian mazhab akidah. Mazhab tauhid, mazhab akidah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Bila disebut ahli sunnah wal jamaah ni sejak bila? Sebenarnya sejak zaman salafun soleh terdahulu, sebutan ahli sunnah wal jamaah ini sudah ada. Sudah ada. Cuma dimasyhurkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Mazhab Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah yang masyhurkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnah wal jamaah ada tak zaman salafun soleh? Ada. Buktinya disebut dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ad-Durrul Mansur melalui ayat surah Ali Imran ayat 106 tak salah. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di hari putih wajah, putih berseri, dan di hari wajah hitam. Wajah putih ini Ibnu Abbas meriwayatkan, yang dimaksudkan wajah putih ahlu sunnah wal jamaah, orang yang ahli sunnah wal jamaah. Dalam satu riwayat disebut wa ulul ilmi, ahli sunnah wal jamaah, wa ulul ilmi, ahli sunnah wal jamaah dan para ulama. Wajah putih, wajah berseri. Yang hitam ahlul bid'ah wad dhalalah. Dalam riwayat lain disebut, kata Ibnu Abbas, ahlul bid'ah wal furqah. Ahli bid'ah dan kesesatan, ahli bid'ah dan perpecahan. Maknanya disebut ahli sunnah wal jamaah itu. Cuma dimasyhurkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Persoalannya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adakah sanadnya sampai Rasulullah? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini dicicit Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari gurunya siapa? Gurunya Zakaria bin Yahya As-Saji rahimahullah. Zakaria bin Yahya As-Saji gurunya siapa? Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ismail bin Yahya Al-Muzani anak murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampai tak kepada Nabi? Kalau dah sampai Imam Syafi'i, sampailah kepada Nabi. Imam Al-Maturidi, Abul Mansur Al-Maturidi gurunya Abu Bakar Ahmad Al-Juzajani, Nusair bin Yahya Al-Balkhi dan Muhammad bin Muqatil Ar-Razi. Mereka ini belajar dengan Abu Sulaiman bin Musa Al-Juzajani yang wafat tahun 200, dan Abu Sulaiman bin Musa Al-Juzajani anak murid kepada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani anak murid
Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Al-Maturidi ni mazhab fiqh dia mazhab Hanafi. Beliau ajarannya, sanadnya sampai kepada Rasulullah. Imam Abu Hasan Asy'ari mazhabnya Syafi'i, mazhab fiqh dia. Mazhab tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini kita kena jelas. Disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, naddarallahu mra'an sami'a maqalati faballaghaha. Allah Ta'ala menyinarkan wajah, menyerikan wajah seseorang yang telah mendengar bicaraku, hadisku, lalu menyampaikan hadisku. Dalam tafsir Al-Qurtubi, fal muradu hukmuha wala lafzuha. Maka maksud menyampaikan hadisku adalah menyampaikan hukum daripada hadisku, bukan semata-mata lafaz. Ini kena jelas. Maknanya kita ni hadis bukan mazhab zahiriyah, mengambil zahir hadis, tetapi hukum daripada hadis. Sudah tentu mereka itu adalah para alim ulama. Maknanya bila kita betul ini, betullah jalan tujuan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maksud hijrah menjauhi persekitaran bi'ah, suasana yang tidak baik, melalui uzlah pemikiran dan kerohanian dengan cara yang bijaksana. Ini disebut dalam surah Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, propaganda, agenda sebagainya yang mereka ucapkan. Dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Wahjur, jauhilah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang cantik, jamilah. Maknanya berhijrah dengan cara yang baik. Maknanya hijrah itu daripada suasana yang tidak baik, maka dengan uzlah pemikiran kita, betulkan pemikiran kita, dan uzlah kerohanian kita, betulkan rohani kita, jiwa kita, hati nurani kita, supaya kita dapat duduk dalam suasana bi'ah, persekitaran yang baik. Ini penting. Itu penting sebab tu kita kena bermujalasah dengan orang-orang soleh, alim ulama. Kena duduk mujalasah ahli ilmu, kita dapat ilmu. Mujalasah orang soleh, kita dapat soleh. Kita duduk kita terlibat dalam program-program misi bantuan kebajikan, NGO kemasyarakatan yang baik, maka kita akan jadikan diri kita kepada keadaan suasana yang baik. Duduk dengan orang masjid, duduk dengan orang surau, jadi baik suasana itu penting. Itu penting. Sebagaimana seorang itu dilihat baik, itu seseorang itu dilihat siapa yang dia berkawan, siapa yang dia berteman, siapa dia kawan, siapa dia teman. Ni kata Nabi SAW dari riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dilihat atas agama temannya, sahabatnya. Maka hendaklah salah seorang kamu tengok siapa dia berkawan. Kita ni baik bukan baik sangat, kita ni kawan kita baik, kita jadilah baik. Anak isteri kita, kita kena tahu isteri kita siapa kawan dia. Suami kita siapa kawan dia. Anak penak kita siapa kawan dia. Ini penting. Ini penting. Kadang cakap kita dia tak berapa nak dengar. Pengaruh rakan sebaya tu kuat, tapi yang mempengaruhi dia tu siapa? Kalau yang mempengaruhi anak-anak kita tu orang yang baik, baiklah. Ini penting. Kadang kawan kita tu siapa? Kadang kita mudah terpengaruh orang kawan cakap gini.
Walaupun awalnya kita tak setuju apa dia cakap, tapi ini doktrin. Hari-hari dia cakap, jumpa kita dia cakap, jumpa kita dia cakap. Dia doktrin pemikiran kita. Tapi kalau kita duduk dekat orang baik, majlis ilmu sebagainya, jadi doktrin pemikiran kita tu ke arah yang baik. Walaupun mula-mula kita tak berapa, tapi dah selalu. Jadi kita punya pemikiran, mindset kita jadi bagus. Ini penting, persekitaran yang baik. Kemudian hijrah juga dalam Quran merujuk peringatan Allah kepada kaum muslimin bahawa orang kafir sentiasa berusaha menjadikan kaum muslimin bergantung kepada mereka dan menjalani kehidupan seperti mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum wa qatuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kami menjadi sama dengan mereka, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong kamu sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka ini dalam peperangan di mana sahaja kamu menemuinya. Dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan pula menjadi penolong. Hijrah juga satu peringatan kepada kita orang Islam supaya tak terpengaruh kepada musuh. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selamanya orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan redha sehinggalah kamu menurut agama mereka, pegangan mereka. Kalau penjajah dah pergi, penjajah nak kita ikut cara hidup mereka. Man tashabba'a biqaumin fa huwa minhum. Dalam riwayat Abu Daud, barang siapa menyerupai satu kaum itu, maka termasuk kaum itu. Mereka nak kamu tu ikut mereka. Walau atas nama Islam, kita Islam, tapi amalan kita ikut mereka. Jangan ikut peraturan kita, hukum kita, jangan. Ini cara musuh. Wadda kathirum min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Dan mereka suka, di kebanyakan ahli kitab yang kufur itu suka kalau kamu kembali setelah iman kamu menjadi kafir, kamu menjadi kafir. Mereka suka. Ini tujuan mereka. Sebab itu penting jaga agama, tak lain tak bukan dengan ilmu pengetahuan. Ini hijrah. Dengan ilmu pengetahuan, hijrah kena betul. Sebab zaman hari ni berlaku racun. Kerja belajar untuk kerja aja. Akhirnya hari ni ramai anak muda-mudi remaja tak nak sambung belajar ke peringkat seterusnya. Lepas SPM tak nak belajar. Sebab apa? Nak kerja, nak bisnes. Sebab apa? Dia kata kalau sambung belajar peringkat diploma universiti, utang pula PTPTN, besok dah habis kerja, dah habis belajar, kerja belum tentu dapat. Dah dapat kerja makan gaji. Kadang-kadang kerja dia degree, tapi kerja terpaksa ambil pengguna SPM masuk kerja. Ini berlaku. Ini tak nafi, ini ujian kepada kita, terutama umat Islam. Namun penting kita nak melahirkan mereka yang berpendidikan. Kita nak ada orang Islam jadi doktor, kita nak ada orang Islam jadi jurutera, kita nak ada orang Islam yang ada bidang-bidang, bidang agama. Maknanya ada bidang-bidang ini. Kenapa? Kerana besok kita nak memimpin negara. Ni kita kena tengok besar lah. Nak pimpin negara, pelapis akan datang. Kalau kita hidup
kita didik anak kita dengan kewangan, duit, sebagainya. Kita tak nafi hari ini dengan teknologi moden hari ini, dunia maya, orang boleh cari duit. Menjatuhkan maruah diri pun dapat duit hari ini. Orang tonton satu dunia berjuta-juta, view banyak. YouTube bayar duit. Ceramah agama viewnya tak berapa banyak lah. Contoh kan. Tapi bukan tujuan ceramah agama untuk view banyak, masyhur, dapat duit. Tidak lah. Tujuannya untuk kita nak menyampaikan agama supaya agama tu sampai. Tapi isunya hari ni dengan dunia alam maya, dunia yang macam tu, hari ni apa anak-anak yang baru ni apa, TikTok kan. Mana TikTok? TikTok ni sebenarnya anak muda-mudi remaja ni dia lagi handal. Dunia hari ni sebab zaman mereka ni lagi handal. Kalau tanyalah macam mana, kadang kita ambil kursus edit video contoh. Kita bukan main lah ambil kursus. Anak muda-mudi remaja ni dia tak payah ambil kursus tu semua. Belajar je dengan dia, insya-Allah tahu. Ada anak-anak sekolah rendah kan? Anak saya ke apa, walaupun kat sekolah rendah dah tahu dah semua dah. Tengok handphone banyak aplikasi apa tu, game. Banyak pula dia download game. Kita pun delete lah. Tapi dunia mereka tahu tu semua. Boleh buat duit pula. Lagilah. Boleh buat duit. Kita tak nafi untuk anak-anak ni terlibat dengan dunia bisnes, tak jadi masalah. Bagus anak-anak ni dia terlibat dengan dunia bisnes. Tapi kena ingat jangan tinggalkan pendidikan. Kena ingat. Anak-anak nak bisnes, tapi jangan tinggalkan pendidikan. Selagi boleh belajar. Kalau dah tak boleh sangat belajar bidang apa-apa, jangan tinggal bidang agama. Walaupun hari ni ada pelajaran-pelajaran agama yang secara formal ialah kena ambil diploma, itu yang formal. Secara tak formal ni banyak kat masjid, kat surau. Jangan cari kat hutan hulu, jangan cari. Kalau kat internet tu ambil program-program pengajian yang berdaftar, yang kita yakin guru-guru kan ada orang belajar online. Cari yang betul-betul. Belajar Quran, ada belajar Quran secara online tu. Cari yang guru betul-betul. Jangan yang cari mengarut, yang terperangkap masuk ajaran sesat pula. Ada juga melalui internet terlibat dengan ajaran sesat. Yang terbaru ajaran sesat hadi minallah. Dah siapa ke Johor ada. Na'udzubillah min zalik. Dulu ajaran milah Ibrahim. Milah Ibrahim ni orang dapat dari mana? Dari internet. Terpengaruh. Habis kan senang, tak payah sembahyang Jumaat. Tak payah sembahyang Jumaat. Apa milah Ibrahim ni dia iktiraf semua agama. Jadi semua agama boleh. Kristian lah terutama, dia Kristian, Yahudi, dia milah Ibrahim, agama Ibrahim kan. Semua terima ini. Ini terpengaruh, terkesan ajaran sesat. Ini bahayalah. Kadang dekat internet pun tengok juga, kena rujuk ustaz-ustaz, boleh tak saya ikut program baca Quran ni? Ustaz pun tengok, oh ustaz ni, ni okey ni, bagus, kita boleh ikut lah. Tak jadi masalah. Boleh kalau belajar Quran, belajar fardu ain. Kan ada juga dalam online, saya tak nafi ada. Tapi cari yang betul-betul. Kalau tengok YouTube tu jangan ambil sekerat-sekerat. Kecuali kalau guru yang betul. Kadang dia sekeratkan untuk pendekatan. Orang bila dengar sekerat tu dia senang faham, ambil intipati, itu tak apa. Tapi kalau nak belajar disiplin ilmu, kalau boleh ambil yang video penuh. Belajar penuh dari mula hingga habis dengar. Yang ambil, kadang ada ambil sekerat ni kadang jadi masalah juga. Sebab kita ni manusia ada kekurangan, ada kelemahan. Ada salah cakapnya tu. Yang salah tu digembar-gemburkan. Betul? Fikir, ambil dari A sampai Z. Jadi A sampai Z kita boleh nilai apa yang baik yang kita boleh ambil. Ini penting. Ini penting. Jadi saya rasa cukup setakat itu. InsyaAllah saya akan bahas lagi tentang hijrah ni. Tak habis lagi. Ini baru saya sebut dari sudut di antara ayat-ayat Quran yang mengertikan hijrah itu. InsyaAllah akan datang saya bicara lagi tentang hijrah dari sudut
untuk kita terjemahkan di sudut konteks masa kini. Aku li quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala muhabbatik wal taqad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika wasikillahumma rabitataha wasikillahumma rabitataha wasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiya subul awam al-aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil iman bik wa jamil at-tawakkul alayka wa ahya bi ma'rifatik wa madal syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana ighfir lana dzunubana israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabri.